Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama-sama dengan Cikgu Ibi dalam slot misi ke SPM. Hari ini kita akan mengulang kaji cerpen Munshi. Anda takut ataupun berasa fobia apabila nak menjawab soalan Komsas? Jangan rasa macam tu tau. Sebenarnya Komsas ni mudah je. Kita hanya perlu memahami isi kandungan ataupun elemen Komsas yang ada dalam mana-mana teks ataupun karya yang kita kaji. Jangan hafal. Kalau hafal, jadi satu bebanan untuk awak semua. Ingat ya, anda semua perlu faham, bukan hafal. Jom kita belajar sama-sama dengan Cikgu Ibi hari ini. Hari ini Cikgu Ibi memilih standard kandungan 4.1 iaitu memahami dan mengapresiasi karya sastra. Manakala untuk standard pembelajaran pula Cikgu Ibi pilih 4.1.1 iaitu memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respons peribadi yang sesuai terhadap karya. Okey, ini Cikgu Ibi rujuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bawah aspek seni bahasa. Baiklah, objektif untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, mengulang kaji cerpen Munshi, yang kedua, menganalisis soalan pemahaman dan yang ketiga, menjawab soalan pemahaman dengan tepat. Okay, jom kita kenali terlebih dahulu soalan prosa moden ini. Di mana letaknya dalam kertas 1103 palang 2 ini? Soalan ini ialah soalan 2B ya, iaitu petikan prosa moden. Ada 3 soalan yang dikemukakan dalam bahagian ini. Okay, yang pertama, soalan pemahaman. Peruntukan markah 2 markah. Kemudian soalan kedua juga merupakan soalan pemahaman yang kita perlu cari jawapannya daripada teks. Di sini markahnya 3 markah. Dan juga yang terakhir ialah soalan keban, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi yang memperuntukkan 4 markah. Jadi keseluruhan markah ialah 9 markah. Cikgu Ibi nak kongsikan dengan anda semua kelemahan-kelemahan yang biasanya dilakukan oleh calon semasa menjawab soalan pemahaman. Okay, yang pertama, calon tidak menganalisis soalan berkenaan. Apa maksudnya? Maksudnya, semasa membaca soalan berkenaan, calon terus menjawab soalan berkenaan. Sepatutnya, calon menganalisis terlebih dahulu soalan yang dikemukakan dalam kertas soalan. Apa yang kita nak analisis? Kita perlu analisis apa kehendak soalan dan apa kata kunci soalan berkenaan. Ingat ya, analisis terlebih dahulu soalan berkenaan. Seterusnya, calon menjawab dalam bentuk point. Ini merupakan satu kesalahan yang sangat besar bagi calon semasa menjawab soalan bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, tidak ada jawapan dalam bentuk point. Malah, jawapan kita itu boleh ditolak 50% markah daripada markah keseluruhan jika dijawab dalam bentuk point. Yang ketiga, calon tidak menyalin sebahagian ayatnya, tidak menyalin sebahagian ayat dalam soalan. Baiklah, untuk mendapatkan ayat yang gramatis ataupun ayat yang lengkap, seelok-eloknya calon menyalin sebahagian ayat dalam soalan. Ingat ya, bukannya susah, hanya ambil sebahagian ayat dalam soalan
salin sebahagian ayat dalam soalan. Dan yang keempat, tulis jawapan dalam bentuk ayat lengkap. Ingat ya, Cikgu Ivi dah bagi tahu tadi, jika ditulis dalam bentuk point, maka tolakan 50% daripada markah penuh akan dilakukan. Ingat, jangan ulang lagi kesalahan. Sebaliknya, gunakan panduan ini untuk mendapatkan markah yang penuh. Untuk menjawab soalan pemahaman dengan baik, calon perlu menguasai semua elemen komsas yang terdapat dalam prosa berkenaan, sama ada prosa moden ataupun prosa tradisional. Kalau dalam cerpen Munshi hari ini, anda perlu mengetahui ataupun menguasai tema, persoalan, watak dan perwatakan, nilai budi dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen Munshi. Ingat 1, jawab 5. Okey, contoh Cikgu Ivi kongsikan, anda hanya mengingati nilai murni yang terdapat dalam cerpen Munshi. Contoh, nilai berdikari. Apa contohnya? Mel ingin berhijrah ke kota besar untuk meneruskan kehidupannya tanpa bergantung kepada bonda. Baik, nilai yang diperoleh ialah nilai berdikari. Maka, anda boleh menjawab persoalan, iaitu persoalan tentang pentingnya berdikari dalam hidup kita. Manakala untuk perwatakan pula, anda boleh tuliskan seorang yang berdikari. Dan yang terakhir sekali, untuk pengajaran pula, anda boleh menuliskan kita hendaklah sentiasa berdikari dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan dengan ingat 1, jawab 5. Mudah kan? Mari kita ulang kaji semua elemen yang terdapat dalam cerpen Munshi. Kita mulakan dengan tema. Tema cerpen Munshi ialah semangat cinta akan agama, bangsa dan budaya yang tersemat dalam jiwa warga negara. Buktinya, bonda sangat mencintai agama, bangsa dan budaya tanah air dengan harapan anaknya Mel akan mencontohi dirinya. Seterusnya, Cikgu Ivi kongsikan beberapa persoalan yang terdapat dalam cerpen Munshi. Yang pertama, persoalan tentang kerapuhan jati diri anak muda menghadapi cabaran modernisasi. Yang kedua, persoalan tentang keperluan memenuhi ilmu dalam jiwa sebelum meninggalkan tanah kelahiran. Ingat ya, seterusnya, terdapat juga persoalan tentang sikap suka berdikari dalam hidup dan yang terakhir sekali, persoalan tentang kejujuran ketika menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan. Seterusnya, kita lihat pula watak dan perwatakan. Mula-mula kita lihat perwatakan Mel. Mel merupakan seorang yang suka berdikari dalam hidup. Manakala, Mel juga seorang yang jujur ketika melaksanakan amanah yang dipertanggungjawab. Seterusnya kita lihat watak bonda dan apa itu perwatakan bonda. Okey, bonda merupakan seorang yang cinta akan agama, bangsa dan budaya tanah air. Dan satu lagi, bonda merupakan seorang yang rajin membaca kitab-kitab lama untuk menambahkan pengetahuannya. Seterusnya, kita perhatikan pula nilai murni yang terdapat dalam cerpen Munshi. Yang pertama, nilai patriotisme. Apa buktinya? Bonda sangat cinta akan agama, bangsa dan budaya tanah air. Maka lahirlah nilai patriotisme daripada watak bonda. Cikgu Ivi lebih suka memahami perwatakan yang ada dalam mana-mana karya sastra. Maka lebih senang untuk kita mencari nilai murni yang terdapat melalui watak berkenaan. Kita lihat nilai yang kedua. Nilai berdikari. Yes. Apa buktinya? Mel mahu berhijrah ke kota besar untuk meneruskan kehidupan tanpa bergantung kepada ibunya. Baik, itu perwatakan Mel.
kejujuran. Apa buktinya? Mel menunaikan permintaan bonda agar menyerah kitab-kitab lamanya kepada munshi sahabat lamanya. Jadi, itulah antara nilai murni yang terdapat dalam cerpen munshi. Elemen terakhir yang perlu kita kuasai sebelum kita mula menjawab soalan ialah pengajaran. Apa itu pengajaran? Pengajaran ini maksudnya sesuatu yang nak kita jadikan teladan ataupun kita jadikan sempadan. Mana yang baik, kita jadikan teladan. Mana yang buruk, kita jadikan sempadan. Satu saja yang Cikgu Ivy nak ingatkan. Untuk menulis jawapan pengajaran, anda perlu menuliskan kata kuncinya. Banyak calon tidak menuliskan kata kunci pengajaran menyebabkan markah akan hilang daripada jawapan berkenaan. Contoh kata kunci pengajaran. Jika pengajaran itu untuk kita teladani ataupun kita contohi, mulakan menulis dengan kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah, kita sewajarnya. Manakala, kalau pengajaran itu untuk kita jadikan sebagai sempadan ataupun tidak boleh kita contohi, mulakan dengan kita janganlah, kita tidak boleh, kita tidak sewajarnya, kita tidak sepatutnya dan lain-lain. Okey, jom kita lihat pengajaran yang terdapat dalam cerpen munshi. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa berjiwa patriotik. Apa buktinya? Bonda sangat cinta akan agama, bangsa dan budaya tanah air. Yang kedua, kita mestilah sentiasa hidup berdikari. Apa buktinya? Mel mahu berhijrah ke kota besar untuk meneruskan kehidupan tanpa bergantung kepada ibunya. Okey, nampak kan? Di situ kita menggunakan kata kunci. Kita hendaklah, kita mestilah. Ya, begitu teknik menjawabnya yang betul. Pengajaran yang seterusnya ialah kita hendaklah mengamalkan sikap hemah tinggi. Apa buktinya? Mel sentiasa menjaga tutur kata apabila berkomunikasi dengan bonda. Dan yang terakhir, kita perlu bersikap jujur terhadap amanah yang diberikan. Apa buktinya? Mel menunaikan permintaan bonda agar menyerah kitab-kitab lamanya kepada munshi sahabat lamanya. Sini juga anda dapat perhatikan kata kunci bagi pengajaran ialah kita hendaklah dan juga kita perlu. Okey, itulah teknik menjawab yang tepat. Jadi, calon perlu mengetahui teknik ini supaya markah anda tidak hilang. Okey? Jom sama-sama kita buat latihan pengukuhan. Baik, kita baca terlebih dahulu soalan yang dikemukakan. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya menggunakan ayat anda sendiri. Soalan ini dikemukakan dalam soalan 2B. Okey, sebelum kita menjawab soalan, mari kita sama-sama membaca petikannya terlebih dahulu. Tuan, inikah yang bernama Munshi, sahabat baik bonda saya? Selepas saya memperkenalkan diri, dia mula tersenyum meramahi saya sebelum menjemput saya masuk. Kami bersalaman erat. Saya menyampaikan salam bonda kepadanya sebelum menghulurkan beg berisi puluhan kitab lama yang saya bawa dari kampung. Minggu-minggu pertama saya berada di kota mewah ini, dapat saya saksikan kerapuhan jiwa anak-anak muda sebangsa saya. Mereka dihanyutkan keseronokan hidup dengan memperdagangkan maruah dan peribadi. Saya berasa jelek dan aib menyaksikan adegan sumbang wajah-wajah anak muda pribumi tanah air yang tidak segan silu menjual bahasa ibunda dan merosakkan agama yang murni. Anak-anak muda lelaki dan perempuan berpelesiran dalam pergaulan bebas sambil bercakap dalam bahasa yang entah apa-apa. Mereka bergelak tawa dalam logat yang direka-reka konon untuk menunjukkan kemodenan. Saya jadi keliru dengan setiap patah selanga dan klausa yang tidak saya faham. Ada yang menggunakan
daripada cerpen Munshi oleh Husna Nazri dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, Kementerian Pendidikan Malaysia. Mari kita lihat soalan-soalan yang boleh dikemukakan daripada petikan itu tadi. Okay, yang pertama, apakah reaksi Munshi setelah Mel memperkenalkan dirinya? 2 markah. Soalan ini berbentuk JDT. JDT, Johor Darul Takzim? Bukan. JDT ialah akronim untuk jawapan dalam teks. Ini ialah cara untuk kita menganalisis soalan ini. Okay. Kemudian nampak tak kehendak soalan? Okay. Cikgu Ibi gariskan reaksi Munshi. Inilah kehendak soalan. Dan inilah proses kita menganalisis soalan. Jangan apabila selesai baca soalan, kita terus menjawabnya. Kita perlu menganalisis terlebih dahulu apa kehendak soalan. Ataupun kita gariskan kata kunci soalan dalam soalan ini. Okey? Baiklah, ini cadangan jawapan untuk soalan itu tadi. Ingat ya, sebelum menjawab soalan pemahaman ini, anda perlu menyalin sebahagian ayat daripada soalan. Matikan kata tanya. Okey? Kita baca sama-sama cadangan jawapan ini. Reaksi Munshi setelah Mel memperkenalkan dirinya ialah dia tersenyum ramah. Selain itu, Munshi juga menjemput Mel masuk ke rumahnya. Perhatikan bagaimana jawapan ini ditulis. Kalau boleh, satu isi sama dengan satu ayat. Kemudian, untuk menghubungkan ayat berkenaan, sila gunakan penanda wacana. Macam ni, Cikgu Ibi gunakan penanda wacana selain itu. Okey, maksimum markah bagi jawapan ini ialah 2 markah. Dan isi cukup 2 isi. Dari mana isi ini diperoleh? JDT, jawapan dalam teks. Seterusnya, soalan yang kedua ialah, pada pendapat anda, apakah kesannya jika bahasa ibunda semakin terjejas penggunaannya? Nyatakan kesan-kesannya. 3 markah. Baik, perhatikan jenis soalan ini. Kebat. Kenapa kebat? Sebab ada pada pendapat anda. Maka anda perlu memikirkan jawapan. Tiada lagi jawapan dalam teks. Seterusnya, kita lihat apa kehendak soalan ini. Perhatikan frasa yang telah digariskan ini. Kesannya, jika bahasa ibunda semakin terjejas penggunaannya. Maka, inilah kehendak soalan. Dan soalan ini memperuntukkan 3 markah. Mari kita perhatikan cadangan jawapan untuk soalan itu tadi. Mulakan dengan pada pendapat saya. Sebab soalan tadi berbunyi pada pendapat anda. Maka kita kena salin sebahagian ayat daripada soalan itu. Okey, kita baca sama-sama. Pada pendapat saya, kesan-kesan jika bahasa ibunda semakin terjejas penggunaannya adalah tiada lagi keunikan bahasa ibunda tersebut. Selain itu, hilang rasa hormat bangsa lain terhadap pewaris bahasa ibunda tersebut. Akhirnya, bahasa ibunda itu tidak mampu lagi dianggap sebagai bahasa ibu. Baik, perhatikan penanda wacana yang digunakan bagi menghubung ayat-ayat yang terdapat dalam jawapan ini. Penanda wacana itu dipilih selain itu dan akhirnya. Jadi, inilah teknik menjawab soalan yang dikemukakan itu dengan baik. Maksudnya, satu isi sama dengan satu ayat. Barulah nampak ayat kita itu gramatis. Okey, maksimum markah bagi jawapan ini ialah 3 markah. Isi cukup 2 isi. Boleh faham kan? Mari kita lihat soalan terakhir yang ditanya dalam soalan 2B. Huraikan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan dan satu pengajaran lain daripada keseluruhan cerpen. Okey,
Okey, soalan ini memperuntukkan 4 markah. Apa pattern soalan ini? Soalan ini mempunyai pattern COMSAS, iaitu elemen yang perlu kita kuasai dalam kajian cerpen kita. Apa kehendak soalan pula? Kehendak soalan ialah satu pengajaran daripada petikan, satu pengajaran lain daripada keseluruhan cerpen. Jadi, daripada petikan anda boleh cari jawapannya, daripada keseluruhan cerpen anda perlu ingat. Dan inilah masanya yang Cikgu Ivi katakan tadi, anda perlu menguasai elemen COMSAS yang ada dalam cerpen ini. Okey, rangka terlebih dahulu jawapan anda sebelum menjawabnya. Mari kita perhatikan cadangan jawapan untuk soalan itu tadi. Ingat ya, soalan ini ada 2 bahagian. Satu, jawapan yang perlu kita cari daripada petikan. Satu lagi, jawapan yang perlu kita fikir daripada keseluruhan cerpen. Jadi anda dinasihatkan untuk menjawab satu persatu soalan ini. Mula-mula kita jawab jawapan yang diambil daripada petikan. Kemudian yang kedua, kita akan jawab jawapan yang dipikirkan sendiri daripada keseluruhan cerpen. Jom kita perhatikan cadangan jawapan ini. Satu pengajaran yang terdapat dalam petikan ialah kita mestilah menyantuni tetamu yang datang ke rumah secara baik. Buktinya, Munshi meramahi Mel sewaktu berkunjung ke rumahnya. Jawapan ini ada dalam petikan ya, buktinya pun. Seterusnya, manakala satu pengajaran daripada keseluruhan cerpen ialah kita sewajarnya mempunyai jiwa patriotik. Buktinya, bonda iaitu Ibu Mel begitu cinta akan agama, bangsa dan budaya tanah air. Perhatikan jawapan ini, kita gunakan kata kunci kita mestilah dan juga kita sewajarnya. Andai kata anda tidak meletakkan ataupun menuliskan kata kunci pengajaran, maka markah anda sebanyak maksimum. Anda tidak akan peroleh 4 markah berkenaan. Jadi, hati-hati dengan soalan yang berbentuk pengajaran. Jangan bagi hilang markah. Jadi, isi cukup 2 isi untuk soalan ini dan markahnya 4 markah. Okey, itulah teknik ataupun cara menjawab soalan dalam soalan 2B. Baiklah pelajar-pelajar, demikianlah tadi ulang kaji kita untuk cerpen Munshi. Mari kita rumuskan pembelajaran kita untuk cerpen Munshi ini. Ada 3 rumusan yang kita peroleh apabila kita membuat ulang kaji cerpen Munshi itu tadi. Yang pertama, anda sepatutnya telah mengulang kaji elemen COMSAS dalam cerpen Munshi. Yang kedua, anda sepatutnya sudah mengetahui bentuk soalan dan teknik menganalisis kata kunci dalam soalan 2B itu tadi. Dan yang ketiga, anda sepatutnya mampu menjawab soalan pemahaman dengan tepat. Jadi, itu sahaja rumusan pembelajaran kita pada kali ini. Sekian saja perkongsian daripada Cikgu Ivi untuk cerpen Munshi kali ini. InsyaAllah, dalam slot misi di SPM, Cikgu Ivi akan kongsikan beberapa tajuk tudingan untuk soalan SPM dan diharapkan supaya calon SPM mampu memanfaatkan video ini. Selamat maju jaya, Cikgu Ivi doakan pada semua calon SPM. Tetaplah bersemangat untuk menduduki SPM